亲爱的姐妹们平安，我们又再一次在网上见面，非常感谢神的恩典。让我们来唱一首诗歌，赞美我们的主。我们唱圣教诗歌第26首后面的部分。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian dari PPK nomor 26 bagian belakang. Ku mau setia karena aku dipercaya. 我要忠诚因为有人信任。我要真诚，莫负人家信任神。我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi kaum wanita GSRI Kartini. Saya Maria Evianti, salah satu dosen Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta, mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. 亲爱的姐妹们平安，我是 FB， 是神学院的老师。感谢上帝给我有这样的机会，一同来敬拜主，分享神的恩典。 Terutama kepada Musa Neti yang sudah memberikan kesempatan juga kepada saya, sehingga pada saat ini saya dapat memberikan pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua. 也谢谢林牧师对我的邀请。 Baik, kaum wanita yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar satu bagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. 我们先同心祷告。 Tuhan Allah Bapa yang baik, 天父上帝， terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. 谢谢你给我们的机会， Sehingga pada saat ini kami masih diberikan kehidupan 我们仍然有你所给的生命气息， untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. 与你同行。 Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. 我们要思想你一部分的话语， Sertai kami semua, 愿你与我们每一个人同在， sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. 叫我们明白神在我们身上的旨意， Terutama kami dapat melakukan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kami. 让我们能够实践你的话语。 Hanya Engkau saja yang memampukan kami semua 只有你能够帮助我们遵行， untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. 让我们听到成为一个行道的人。 Sertai hamba-Mu dengan segala kelemahannya, 求你与你软弱的仆人们同在，
untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. 来传达你的信息。 Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. 我们祷告奉耶稣基督的名字，阿门。 Baik, kaum wanita yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai 26, tetapi kita akan fokus kepada ayat 3 sampai 9. 今天我们要从马可福音第14章第1节到第20节来讲这个信息，但是我读的圣经就是我读14章第3节。 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk Markus 14 ayat 3 sampai 9 adalah Yesus diurapi. 第3节到第9节是讲到主耶稣基督被膏抹。 Saya akan membacakannya ayat 3 sampai yang ke-9. 先用印尼文来念。 Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. 耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一瓶至贵的真拿大香膏来，打破一瓶，把膏浇在耶稣的头上。 Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" 有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢？ Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dari uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. 这香膏可以卖30多两银子的钱周济穷人。”他们就向那女人生气。 Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku." 耶稣说：“有他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件美事。 Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 因为常有穷人和你们同在，要向他们行善事，随时都可以。只是你们不常有我。 Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. 他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我的身上。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. 听到有行道的人是有福的。 Kaum wanita yang dikasihi di dalam Tuhan, atau saya panggil ibu-ibu ya. Pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema "Saya mau ikut Yesus". 今天我信息的题目就是我要跟随耶稣。 Baik, jika kita mengingat kembali perjalanan hidup kita, mana yang lebih dominan? Apakah yang membahagiakan atau yang menyedihkan? 那么我们想一想，我们的生活有哪一件事是我们的生活是更喜悦的呢，或者是更忧愁的呢？ Atau yang mendatangkan penderitaan? Peristiwa manakah yang paling kita ingat? 我们最记得的是什么呢？是喜悦的呢？是痛苦的呢？ Tentu peristiwa-peristiwa yang mendatangkan kebahagiaan, bukan? 当然，叫我们喜乐、快乐的事情是我们最喜欢记得的。 Tetapi kenyataannya, kita tidak dapat menolak penderitaan dalam hidup kita. 但是事实上，我们不能够在这个生活里面，我们并不能够拒绝痛苦。 Dan hanya menghendaki kebahagiaan saja yang terjadi. 我们不能够单单只希望有快乐。
Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, berbagai peristiwa Tuhan izinkan terjadi dan dialami bahkan oleh semua manusia. 主耶稣准许我们人类经历各样的事情， Termasuk juga para murid Yesus pada saat perjalanan pelayanan mereka bersama Yesus. 同样的，耶稣基督的门徒也经历了一些的事情。 Pertanyaannya pada saat ini adalah bagaimana supaya kita tetap setia dalam mengikut Yesus? 问题是说，我们怎么样能够继续的忠信的跟随耶稣基督？ Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca Injil Markus, maka kita akan mengetahui bahwa kehidupan jemaat pada saat peristiwa pelayanan Yesus ini tidak mudah. 我们从今天的经文可以看见，侍奉主有的时候并不简单。 Mereka banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan karena mereka mengikut Yesus. 跟随耶稣有的时候会遭受一些的痛苦。 Oleh karena itu, di dalam Injil Markus ini ditegaskan bagaimana jemaat harus memiliki kekuatan dan kesetiaan. 所以马可福音今天的经文给我们看见说，我们跟随耶稣必须忠心。 Bahkan di dalam masa-masa penderitaan, sampai pada akhirnya mereka harus kehilangan orang yang dikasihi dan bahkan hidupnya. 纵然在困难当中，纵然在我们可能会丧失我们所爱的人，我们还是要忠心。 Kaum wanita yang dikasih dalam Tuhan, cerita dalam Markus pasal 14 ayat 1 dan sampai 26 merupakan bagian dari perjalanan pelayanan Yesus. 马可福音第14章第1节到26节给我们看见耶稣基督侍奉的路程。 Di dalam judul yang dituliskan, kita melihat bagaimana pelayanan Yesus dilalui di dalam penderitaan-penderitaan dia untuk menuju kayu salib. 耶稣基督的侍奉，在他往十字架的道路上，经历了许多的困难痛苦。 Satu bagian yang penting dalam pemberitaan ayat-ayat ini, bagaimana ketaatan dan kesetiaan Yesus kepada kehendak Allah. 那我们在这个经文里面可以看见耶稣基督怎么样顺服父神的旨意。 Kita mau belajar bagaimana Yesus menggenapi karya penyelamatannya yang dibuktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. 耶稣基督怎么样借着他的牺牲成就他的救赎的工作。 Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, saya membagi ada 4 bagian daripada ayat-ayat ini. 今天的经文我要分作4段来讲。 Saya memfokuskan pada ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. 我的重点就是在14章第3节到第9节。 Tetapi kalau kita membaca pada ayat sebelumnya, yaitu pada pasal 14 ayat 1 sampai yang kedua, 但是我们如果看第14章第1、第2前2节， kita akan membaca bahwa bagian ini diawali ketika terjadi hari raya Paskah, roti tidak beragi. 那么这个第3节到第9节之前呢，是讲到这个事情是在逾越节的时候，除酵节。 Hari raya roti tidak beragi dilaksanakan merupakan perayaan 7 hari setelah Paskah dilaksanakan. 除酵节呢是在逾越节之后的7天。 Dan hari raya ini diperingati sebagai hari pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. 这个除酵节、逾越节是纪念以色列人从埃及的做奴仆的地方得到释放。 Oleh karena itu kita mengetahui bahwa pada saat perayaan hari raya ini ada banyak umat yang berkumpul, terutama ahli Taurat dan imam-imam kepala.
所以在除孝节、在逾越节的时候，有许多的宗教、犹太教的领袖聚集在一起。 Tetapi pada ayat-ayat ini kita mengetahui betapa ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala justru mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. 就在除孝节的时候，这个犹太教的领袖、祭司啦、文士啦，他们商议怎么样要除灭主耶稣。 Kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian pertama ini kita membaca bahwa pelayanan yang dilakukan Yesus tidaklah mudah. 所以我们看见耶稣基督的侍奉并不容易。 Betapa Yesus harus menghadapi tantangan bukan dari mereka yang menjadi musuhnya. 耶稣基督在侍奉中要面临的，不是面临这个不信主的仇敌， Tetapi dari mereka yang seharusnya bersama-sama melayani. 反而耶稣基督的困难，给他带来困难的就是原来是宗教的人士。 Mereka adalah kelompok yang mengerti bagaimana pengajaran Taurat harus dilakukan. 这些宗教的领袖，他们晓得这个他们应该做的事情。 Karena esensi dari Taurat itu adalah kasih kepada Allah dan sesama. 因为上帝律法的这个精义就是要爱神爱人。 Tetapi mengapa justru mereka yang melakukan tipu muslihat untuk mencelakai Yesus? 可是为什么就是这些宗教的犹太教的宗教领袖呢？他们反而要陷害耶稣基督。 Pada bagian pertama ini kita mengetahui bagaimana Yesus harus mengalami berbagai kesulitan di dalam pelayanannya. 所以我们先看耶稣基督怎么样在他的侍奉里面经历了许多的困难。 Tetapi kita dapat mengetahui bagaimana Yesus tetap setia untuk melakukan kehendak Bapanya. 然而在困难当中，耶稣基督还是忠心的遵行天父的旨意。 Di tengah tantangan yang tidak mudah, Yesus tetap setia. 耶稣基督面临不容易的挑战，可是他仍然忠心。 Itu adalah bagian yang pertama. 这是第一段的。 Dan selanjutnya jika kita membaca pada ayat 3-9 seperti yang telah kita baca tadi, saya mengangkat bagian ini menjadi fokus daripada bagaimana mengikut Yesus. 然后呢，我们就看第3节到第9节，我们怎么样跟随耶稣基督。 Bagian kedua ini mengisahkan bagaimana seorang perempuan dari Betania melakukan pengurapan kepada Yesus. 我们在这一段时间看见这个伯大尼的一个妇人怎么样跟随耶稣基督。 Dia tahu bagaimana sikap dan tindakannya di dalam melayani Yesus. 他晓得怎么样服侍主耶稣。 Apa yang dilakukan perempuan ini sebagai satu persiapan pengurapan Yesus untuk menuju kayu salib. 这个女人呢，高抹用香膏膏耶稣基督，就是要预备耶稣基督上十字架之前， Dia dengan setia untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Yesus. 她把最好的奉献给主耶稣。 Tetapi apa yang dilakukan perempuan itu mendapatkan reaksi dari para murid Yesus. 但是这个伯大尼的妇人献上香膏给耶稣基督，反而给人家攻击。 Para pengikut Yesus mengatakan, untuk apa ini dilakukan? 耶稣基督的门徒，甚至耶稣的门徒攻击这个女人，说为什么要这么做呢？ Memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal harganya yang bisa dibagikan kepada orang miskin. Mengapa dilakukan perempuan itu? 这个女人呢，献上极贵的这拿的香膏，她把那个瓶子打破了，但是耶稣的门徒反而攻击她，为什么要这么做呢？ Tetapi sungguh tidak terduga, justru Yesus memuji apa yang dilakukan perempuan itu. 可是耶稣基督就称赞这个女人所做的。 Yesus mengatakan, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? 耶稣基督说：“有他吧，为什么你们难为他呢？ Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Apa yang dilakukannya akan diingat. 他在我身上所做的是一件美事，
他所做的是应该被纪念。 Perempuan tersebut telah melakukan yang terbaik bagi Yesus di dalam hidupnya. 因为这个不丹尼的女人在耶稣身上做了最美的事， Memberikan yang terbaik melalui minyak nawastu yang termahal untuk mengurapi Yesus. 她把非常昂贵的正拿的香膏奉献给耶稣。 Pengurapan adalah tanda kasih dan penegasan bagi orang yang memiliki kuasa. 用油膏抹耶稣，那是表明对他所膏抹的人的爱心。 Kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian yang kedua ini kita melihat, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus memberikan yang terbaik bagi Dia. 所以在这里我们看见说，当我们跟随耶稣的时候，我们要把最好的奉献给他。 Bukan hanya kita, bak seperti ahli Taurat atau imam-imam kepala yang menguasai seluruh isi Taurat, tetapi mencelakakan Yesus. 我们千万不要效法那些犹太教的领袖、文士、法利赛人，他们懂得法律，可是就是他们要陷害耶稣。 Perempuan dari Betania ini tahu bagaimana harus mengikuti Yesus adalah mempersembahkan apa yang dia miliki sebagai yang terbaik bagi kemuliaan nama Dia. 这个不大尼的妇人啊，她晓得怎么样用她所有的来服侍耶稣。 Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita? 我们是不是也把生命中最美的献上给主耶稣呢？ Ketika kita mengatakan saya mau mengikut Yesus, siapkah kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita? 当我们说我们要跟随耶稣基督的时候，我们是不是愿意把最好的献上给他呢？ Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah dengan kesungguhan hati dan penuh dengan ketulusan. 当我们能够做我们所能够做的，让我们尽心竭力的去做吧。 Meskipun sangat sederhana, tetapi Yesus tahu dan mengatakan, biarlah lakukanlah yang terbaik seperti yang engkau bisa lakukan untuk aku. 纵然我们所做的可能是很简单的，但是我们尽心的做。耶稣说：“你做吧。” Kaum wanita yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ketiga dari ayat yang kita baca adalah bagaimana ayat 10-11 menunjukkan bagaimana seseorang yang mengikut Yesus, tetapi pada akhirnya dia tidak setia. 接下去第10、11节给我们看见，就是跟随耶稣基督的人当中之一呢，他就出卖了耶稣。 Pada bagian ayat yang ke-10 dan ke-11 kita membaca bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. 这10节、11节看见耶稣基督的门徒犹大怎么样出卖耶稣。 Bagian ketiga dari cerita ini menunjukkan seseorang yang sangat dekat dengan Yesus, tetapi pada akhirnya dia tidak setia mengikut Yesus. 这2节的圣经给我们看见说，一个跟随耶稣基督的人，但是到头来最后他对主耶稣竟然不忠心。 Melalui cerita pengkhianatan Yudas kepada Yesus, kita dapat melihat bahwa Yudas mengikut Yesus didasari oleh keinginan pribadinya. 我们就看见从犹大跟随耶稣的事上，其实呢，他是有另外一个动机不好，用意不好。 Bahkan lebih dari itu, dia mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan di dalam mengikut Yesus. 他跟随耶稣基督呢，是因为要从耶稣的身上得到利益。 Bahkan dia menginginkan posisi yang terbaik di dalam mengikut Yesus. 他要求一个最好的地位。 Pada bagian ayat yang ketiga ini kita mendapatkan satu pembelajaran bahwa mengikut Yesus bukan hanya mendapatkan posisi yang penting atau menguntungkan diri sendiri saja. 所以第10、11节给我们看的是，我们跟随耶稣基督不是因为要求什么地位。 Ketika kita mengatakan saya mau mengikuti Yesus, milikilah motivasi yang benar. 当我们说我们要跟随耶稣基督的时候，我们应该要有正确的动机， bukan untuk keinginan pribadi atau bahkan kepentingan diri sendiri. 跟随耶稣基督不是因为要满足自己的私欲。 Pengkhianatan Yudas sebagai pengikut Yesus, salah satu muridnya, menunjukkan bagaimana
kita harus berwaspada di dalam mengikut Yesus. 从犹大的身上，让我们能够警戒自己我们要怎么样的用单纯的这个动机来跟随耶稣基督。 Jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah di dalam mengikut Yesus. 千万不要用错误的动机来跟随耶稣。 Mengikut Yesus bukan berarti untuk mendapatkan keuntungan 跟随耶稣基督不是要得到世上的财宝， atau bahkan kesuksesan dan kebahagiaan saja. 或者是单单要得到这个世界的成功利益。 Mengikut Yesus berarti kita siap menderita, kita siap menyerahkan hidup kita sekalipun itu sangat sulit. 跟随耶稣基督，要甘心乐意的把自己的生命奉献给主，哪怕是我们可能会经过一些的困难痛苦。 Kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan, 3 bagian tadi kita sudah mendapatkan pembelajaran bagaimana untuk mengikut Yesus. 所以这3段的经文给我们看见，我们应该如何跟随耶稣基督。 Dan pada bagian yang keempat, bagian yang terakhir, 第4 kita 段， dapat membaca bagaimana kisah perjamuan malam terakhir dilakukan Yesus bersama dengan muridnya. 第4段给我们看见耶稣基督怎么样设立圣餐，和他的门徒吃最后的晚餐。 Perjamuan terakhir ini sebagai satu peringatan akan peristiwa perjalanan Yesus menuju kayu salib. 这个耶稣基督和门徒吃这个最后的晚餐，是给我们看见他怎么样走完这个人生的最后一个阶段。 Para murid bersama-sama dengan Yesus mengadakan perjamuan terakhir untuk melambangkan bagaimana penderitaan yang akan dialaminya. 这个最后的晚餐给我们看见耶稣基督将要怎么样经历了这个生命中的痛苦。 Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan umat manusia. 这个圣餐给我们看见耶稣基督怎么样把他的身体献上，为我们舍身流血。 Bahkan para pengikut Yesus, yaitu para muridnya, diajar untuk mengerti bahwa mengikut Yesus harus siap menghadapi berbagai penderitaan. 耶稣基督教导他的门徒要跟随他，要预备心，可能会受到许多的困难痛苦。 Tetapi pada bagian ini ditekankan sekali lagi, ketaatan dan kesetiaan Yesus dinyatakan melalui perjamuan terakhir yang dilakukan bersama murid-muridnya. 所以耶稣基督给我们看见，在这个最后的圣餐，给我们看见他怎么样走完这个人生的道路，他怎么样忠心的走自己的路。 Jika kita membaca secara lebih mendalam pada bagian ayat-ayat ini, 当我们读这个最后的一段的时候，22节到26节， maka kita akan mendapatkan satu pembelajaran yang luar biasa dari Yesus. 我们从耶稣的身上看见一个非常宝贵的功课。 Penyerahan diri yang totalitas kepada kehendak Bapa, itulah yang mau disampaikan melalui perjamuan terakhir ini. 从耶稣设立圣餐，给我们看见他怎么样把他的生命奉献给遵行神的旨意、父神的旨意，把生命都献上。 Bagaimana kehendak Allah harus dilakukan dan harus diberitakan di dalam kehidupannya. 父神的旨意一定要实践出来。 Jika kita memerhatikan ada 4 bagian yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama dibuka dengan bagaimana Yesus setia, taat kepada Allah. 第一段就是在第1节、第2节，给我们看见耶稣基督怎么样顺服天父上帝的旨意。 Kemudian melalui kisah penyerahan yang terbaik dari seorang perempuan di Betania. 第2段给我们看见第3节到第6节，给我们看见伯大尼的一个妇人怎么样显出他对主的爱心。 Lalu melalui cerita pengkhianatan Yudas. 然后呢，我们再看见
耶稣的门徒犹大的反叛、悖逆、出卖， sebagai cerita yang begitu berlawanan dengan kesetiaan yang Yesus lakukan. 那么犹大所做的跟耶稣所做的是何等的相反。 Lalu bagian terakhir, Yesus juga menyatakan bagaimana ketaatan dan kesetiaan itu harus dimiliki kepada Allah. 接着圣餐，我们看见耶稣把他的生命、把他的身体为我们死去，为我们牺牲流血，那我们也应该效法。 Maka kita mendapatkan pemahaman untuk menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita untuk tetap menjadi pengikut Yesus. 那么看了这些的经文呢，我们就会晓得应该用怎么样的态度来跟随主耶稣。 Bagian yang pertama, 第一段， milikilah ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dalam perjalanan dan pelayanan hidup kita. 在我们的生命里面，我们要忠心于主。 Pada bagian awal khotbah tadi, saya mengatakan bahwa mengikut Yesus tidaklah mudah. 跟随耶稣基督并不简单，并不容易。 Yesus tidak pernah menyatakan bahwa mengikut Yesus harus dipenuhi dengan kebahagiaan saja. 跟随耶稣基督不是单单要求得到幸福、得到快乐， Tetapi kita harus siap menghadapi permasalahan, harus siap menghadapi konflik, bahkan penderitaan di dalam perjalanan hidup kita. 跟随耶稣基督，我们有预备心，要面对许多的挑战， Entah di dalam pelayanan di gereja, 不但是在教会的侍奉， atau bahkan di tengah-tengah keluarga kita. 或者是在我们的家庭， Masa sulit pasti akan kita alami. 这个艰难的部分，我们是免不了的。 Kita tidak kebal dengan masa-masa sulit yang harus kita jalani. 那么我们对于这个面对困难，并没有免疫力， Tetapi Yesus memberikan satu janji 但是主耶稣答应我们， bahwa Dia akan menolong dan menguatkan kita. 在患难当中，他要兼顾我们，他要帮助我们。 Oleh sebab itu, tetaplah taat dan setia menjadi pengikut Yesus. 让我们不但是忠心，我们也要顺服。 Bagian yang kedua, 第二段， kita memberikan yang terbaik dalam mengikuti Yesus. 第二方面，我们要把最好的献上给主。 Yesus tidak mengatakan berikanlah yang termahal atau bahkan yang termegah. 主耶稣没有说要把最贵的、最华丽的献给我， Tetapi berikanlah yang terbaik yang engkau miliki. 但是耶稣说，把你所有的最好的献上， Sebagai satu ungkapan persembahan yang hidup dan yang kudus. 那是表明你把圣洁的献上。 Seperti halnya apa yang dilakukan oleh perempuan dari Betania tadi. 好像这不但你的妇人刚才所做的， Ketika para pengikut Yesus yang lain mengatakan, jangan lakukan itu. 当耶稣基督的门徒说不要献上拿这么昂贵的香料浪费， Lebih baik berikanlah kepada orang miskin yang membutuhkannya. 最好把那个买香膏的钱分给穷人吧。 Kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita berpikir seperti itu, bukan? 姐妹们，有的时候可能我们也这样想， Kita merasa bahwa kita telah memberikan apa yang kita miliki sudah cukup. 我们觉得我们所给的已经够了。 Mungkin kita melakukan banyak memberikan bantuan, derma, atau juga menolong sesama kita. Itu sudah cukup. 也许因为我们也帮助过一些人，我们也给人一些的施舍，我们觉得已经够了。 Ya, memang itu dibutuhkan. 那当然，那是应该的。 Tetapi Yesus menghendaki supaya ada ketulusan hati dan mau memberikan segala apa yang dimiliki, bukan harta saja. 但是主耶稣基督要我们很诚信的、很单纯的这个奉献，也要把这个最好的奉献， Tetapi memberikan hidupnya sebagai persembahan yang terbaik bagi Yesus. 最好的奉献是什么呢？就是把我们的生命献上。 Itu bagian yang kedua.
这是第二点。 Dan bagian yang ketiga 第三 adalah 点， bagaimana kita dapat mengikut Yesus. Ketika kita mengatakan saya mau mengikut Yesus, 当我们说我们要跟随耶稣基督的时候，怎么跟随呢？ janganlah kita mudah jatuh dalam godaan di dalam hidup kita. 不要很容易受到引诱。 Kita mengingat bahwa roh kita harus kuat. Jangan sampai kita mudah jatuh dalam pencobaan. 我们的灵要刚强，不要跌落在罪恶里面。 Betapa banyak pengikut-pengikut Yesus yang jatuh dalam pencobaan. 有多么多跟随耶稣基督的人，在半路的时候就跌倒了， Mereka memiliki motivasi yang tidak baik di dalam mengikut Yesus. 因为他们跟随耶稣基督从开始的动机是不好的、不对的。 Mereka memiliki motivasi yang hanya untuk menguntungkan dirinya. 他们跟随耶稣基督，就是想谋取利益， Atau bahkan hanya untuk supaya dirinya dikenal. Atau bahkan mengatakan bahwa sayalah yang paling hebat di dalam melayani Tuhan. 有的人跟随耶稣基督要出名，要人家知道哦，我是在侍奉当中我是最厉害的。 Mengikut Yesus harus memiliki ketulusan. 跟随耶稣基督要有诚心， Sehingga dengan setia dan taat kita menjadi pengikut-pengikutnya. 以至于我们成为一个忠心有顺服的跟随者。 Melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita diberikan satu pengajaran yang luar biasa. Ketika kita mengatakan saya mau mengikut Yesus, milikilah kesetiaan dan ketaatan kepadanya sebagai bagian yang pertama dan yang terutama. 当我们说我们要跟随耶稣基督的时候，让我们忠心的跟随，让我们顺服的跟随。 Dengan dasar ketaatan dan kesetiaan, maka kita dapat memberikan yang terbaik bagi Allah. Bahkan hidup kita persembahkan apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. 忠心顺服的跟随，那就是最好的献上。 Dan mohon akan pertolongan Tuhan supaya kita tidak mudah jatuh di dalam segala hal pencobaan, di dalam segala hal yang membuat kita justru tidak dapat mengikut Yesus dengan setia. 我们必须要靠着祷告，我们求主帮助我们，让我们在跟随他的事上不要不忠心。 Kaum wanita yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita di dalam mengikut Yesus, kita sungguh-sungguh mau belajar bahwa tidak mudah jalannya, ya, tetapi Tuhan akan menguatkan dan menolong kita. 让我们记得跟随耶稣不是太容易的，但是他帮助我们，他与我们同在。 Meskipun waktu susah dan menderita di dalam hidup kita, layanilah Tuhan, tetaplah ikut Tuhan dengan setia. 虽然有困难，但是我们仍然跟随主，我们仍然侍奉他。 Ada satu cerita di dalam khotbah pada saat ini, sebelum saya menutupnya. 我最后用一个故事做一个结束。 Seorang pemusik yang terkenal bernama Beethoven, 有一个非常出名的音乐家， dia mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. 在他生命中，他经历了许多的困难。 Ada satu kalimat yang luar biasa. Bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah dalam hidupku. 他讲了一个名言，在我的生命中，没有一件事情比遇见神更美、更重要。 Mengikut dia dan melayani dia. 跟随他，侍奉他。 Demikianlah disampaikan Beethoven, sang pemusik itu, ketika dia mengalami berbagai penderitaan di dalam hidupnya. 这就是贝多芬在他的生命的艰难当中所说的话。 Di dalam penderitaan sakit penyakit yang dia alami dan bahkan kesulitan ekonomi yang dia alami, dia tetap setia mengikut Yesus. 在困难、在贫穷当中，他仍然选择跟随耶稣基督。 Karena Beethoven tahu tujuan hidupnya adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi sesama. 因为贝多芬知道他的生命就是要彰显神的荣耀。
Jika kita ingat ada satu lagu yang luar biasa yang dia tulis. 有一首诗是他写的， Dia menulis lagu Kami Puji dengan Riang. 他写了一首诗歌，我们赞美上主。 Jika kita telusuri bahwa ketika dia menulis lagu itu, dia dalam keadaan tuli total dan sakit-sakitan. 当贝多芬写这个赞美上主的诗歌的时候呢，他是在一个耳聋的情形之下写的。 Tetapi lagu itu luar biasa memberikan berkat bagi banyak orang. 就是这个赞美上主这首诗歌呢，成为千万人的祝福。 Karena melalui lagu itu, orang bisa merasakan memuji Tuhan dengan sukacita di dalam kehidupannya. 因为借着这个诗歌，人们能够晓得怎么样在生命当中、在生活当中赞美主、荣耀主。 Demikian sampai pada akhir hidupnya Beethoven tetap setia menulis banyak lagu yang dapat memberikan berkat bagi banyak manusia. 贝多芬的一生就是写了许多祝福人的诗歌。 Sampai pada akhir hidupnya, Beethoven mengatakan bahwa aku mau menyanyi bagi Tuhan sekalipun aku tidak mendengarnya. 在他生命的尽头，他说：“虽然我的耳朵听不见，但是我仍然要为神而歌唱。 Tetapi selama aku hidup, aku mau memuliakan Tuhan. 在我还活着的时候，我要荣耀上帝。” Luar biasa, satu komitmen yang dinyatakan di dalam kisah Beethoven ini menguatkan kita semua untuk tetap setia melayani Tuhan. 这是非常特别，是吗？这个眷顾我们。 Kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. 让今天的经文帮助我们，在这一生里面，我们效忠于主，我们顺服主。 Sekalipun berbagai kesulitan dan penderitaan kita harus alami, 纵然要经历许多的艰难， berikannya yang terbaik bagi Tuhan, 还是要把最好的奉献给主， untuk kemuliaan namanya, 为了他的荣耀， dan memohon Tuhan menguatkan kita. 求主眷顾我们。 Kiranya Tuhan menyertai kita semua di dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan kita, di gereja, dan dimanapun Tuhan pakai. 在我们的生命当中，我们的生活、我们的家庭、我们的侍奉里面，愿神与我们同在。 Saya mau mengikut Yesus. 我要跟随耶稣。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Mengucap syukur Allah Bapa di surga 天父上帝，我们感谢你， untuk firman yang begitu indah Engkau nyatakan. 为着你给我们美好的信息， Kami mau terus dikuatkan di dalam melayani dan mengikut Engkau. 在跟随你、侍奉你的路上，我们需要你不断的兼顾我们。 Apapun yang kami dapat lakukan dalam hidup ini, 无论我们在生命里面我们能够做什么， biarlah kami dapat memuliakan Engkau. 我们都能够荣耀神， Karena kami yakin 因为我们相信 Engkau tidak akan meninggalkan kami, 你不会离弃我们， tetapi Engkau akan menguatkan iman percaya kami, 你要兼顾我们的信仰， sehingga kami tetap setia dan taat kepadamu, 让我们仍然效忠于主，我们顺服于主， mengikut Engkau dan melayani Engkau. 跟随主、侍奉主。 Kiranya Tuhan menyertai kami semua dalam kehidupan kami. 愿你在我们的生命里面，你与我们同在。 Kami sebagai komisi wanita yang Tuhan telah berkati dan Tuhan telah selamatkan, 你已经拯救我们，你已经赐福给我们姐妹团契， diberikan kekuatan iman untuk terus melayani dan mengikut Engkau. 求你坚固我们的信仰，让我们能够继续的跟随主、侍奉主。 Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan firmankan pada saat ini. 天父，我们谢谢你把你的话语赐给我们， Dan bukan hanya suara manusia saja, 让我们不是单单听人的声音， tetapi kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, 但是求圣 sehingga 灵 kami 的 dapat 能力， melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. 愿圣灵的能力与我们同在，我们能够遵行你的旨意， Dan kami akan tetap memiliki satu komitmen, 让我们能够委身，
saya mau mengikuti Yesus. 我一生一生跟随主。 Terima kasih Tuhan. 天父，谢谢你， Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. 感谢你，我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。我们非常谢谢 Eva Maria 传道今天带给我们的信息，让我们用一首诗歌来回应我们今天所听的信息。我们唱一首诗歌：神啊，我要跟随你。Terima kasih kepada Evangelis Eva Maria yang sudah membawakan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memberikan respon dari firman yang baru saja kita dengar. Puji-pujian, saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus. Mari. Sampai